Tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Telah dibebaskan dengan ikat jamin. Ya. Okey, kita siap. Saya bagi kenyataan sikit. Pertama sekali saya rakamkan rasa syukur tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas pembebasan ini. Kita selesaikan urusan kita dulu. Terima kasih kepada penggabungan dan jaminan-jaminan lain. InsyaAllah tadi Zaid Ma'arif dah bawa pergi ke medical check up. So lepas tu pergi selesaikan urusan bayaran kad jamin di pejabat SPR. Itu saja. Kita mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir kerana memberi sokongan moral kepada beliau untuk terus berjuang demi agama bangsa dan tanah air. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Pada hari Selasa depan, 13 Oktober, Anwar akan menghadap yang di Pertuan Agong. Pada jangkaan YB sendiri, apa akan berlaku pada 13 hari bulan ni? 13 hari bulan ni Ron, tarikh yang sangat bersejarah. Ya, tarikh yang menjadi kegemparan dalam negara, bukan saja dalam negara kita, malah seluruh dunia tertumpu ke Malaysia. Ya, lensa kamera dunia tertumpu kepada Anwar Ibrahim. Dari dia keluar rumah sampailah ke pintu istana. Satu dunia nak tengok, ya. Pemimpin pembangkang Malaysia, ketua pembangkang Malaysia. Bekas banduan yang dikaitkan dengan perlakuan liwat. Akhirnya memasuki istana menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam cubaan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9. Ini tumpuan dunia. Inilah 13 hari bulan, ini yang akan berlaku. YB sebelum ni menyebut Anwar lupa makan ubat. Tapi pada 13 hari bulan ni juga kita nak tengok apakah Tun Dr. Mahathir sendiri akan dikaitkan sebagai menyokong Anwar ataupun kalau dia kaitkan Dr. Mahathir, saya ingat dia bukan salah makan ubat saya, dia tersalah makan julap saya rasa. Saya tak boleh jawab bagi pihak Dr. Mahathir sama ada Tun Dr. Mahathir menyokong dia atau tidak. Tetapi bagi manusia desperate seperti Anwar Ibrahim yang kemaruk nak jadi Perdana Menteri siang malam pagi dan petang sejak 2008. Ya. Bagi saya dia akan kaitkan siapa saja. Sebab itu waktu sidang akhbar dia dulu bila wartawan, rakan-rakan wartawan kita bertanya kepada dia berapa nombor kamu ada, didesak untuk bertanya. Dengan soalan itu Anwar tidak pernah menjawab berapa nombor yang dia ada. Betul. Dia kata cukup. Kata dia cukup. Tapi saya nak ingatkan Anwar, depan Yang di-Pertuan Agong, kalau Agong tanya, dia tak boleh jawab macam tu. Agong bukan wartawan. Agong gaja kita. Ya? Dia kena jelaskan siapa sokong dia, bukti sokongan. Ya? Dia kena sebut nama ahli-ahli parlimen itu. Dan saya yakin, dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan penuh kebijaksanaan yang ada kepada Baginda, seorang raja berjiwa rakyat, Agong tidak akan, Baginda tidak akan simply terima apa yang disembahkan oleh Anwar.
Sebaliknya, kalaupun Duli Yang Maha Mulia Si Baginda Pertuan Agong tidak menyatakan bahawa ini perlu diselesaikan di Parlimen, mungkin Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong akan memanggil seorang demi seorang ahli-ahli yang disebut oleh Anwar menyokong dia. Tapi andainya ahli-ahli yang disebut oleh Anwar ini, yang nama mereka disembahkan oleh Anwar kepada Pertuan Agong, bila Agong panggil nanti seorang-seorang, ada yang kata tak betul Tuanku. Dan numbers tu tak cukup. Dan pada ketika itu saya minta Istana Negara bertindak tegas. Buat laporan polis ke atas Anwar atas dakwaan cubaan memperdaya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pernah sebut dulu. Anwar ni kalau nak berbohong, cakap dia bohong ya. Nak tahu waktu bila dia berbohong, waktu bila dia cakap betul. Bila dia buka je mulut, buka tu bohong lah tu. Jadi selamat. Jadi kita tak perlu. Sebenarnya bukanlah penting sangat isu ni, tak ada apa. Tapi dia nak jadikan, bagi seorang ahli politik seperti Anwar, malapetaka buat dia sekiranya orang melupakan dia. Jadi dia terpaksa create satu benda baru supaya nama dia tidak tercicir dalam, orang tidak lupa. Maknanya Anwar ni seorang yang desperate perhatian. Desperate perhatian. Dia kemaruk perhatian. Perhatikan je lah. Ya? Dan lagi satu, dia nak kalihkan. Ada kes sedang dibicarakan tentang masa depan dia. Dalam kes pengampunan dia dicabar di mahkamah. Kes itu boleh dibicarakan di mahkamah. Ya? Jadi yang ini memang dia pun, saya ingat dia gerun juga dengan benda ni. Jadi dia terpaksa kalihkan. Jadi kalau apa pun berlaku lepas ni, ini merupakan konspirasi pihak kerajaan terhadap dia. Ya, ini ayat biasa, ayat lazim, skrip lama diberikan nafas baru. Rakyat jangan terpedaya dengan dia. Sekian, terima kasih. Alright, terima kasih YB. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe